Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu dengan saya, Cikgu Linda, bagi mata pelajaran Bahasa Melayu. Tema indahnya warisan kita, tajuk menghayati karya sastra. Standard pembelajaran 2.4.1 membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat untuk membuat ulasan dengan betul. Objektif, pada akhir pengajaran, murid dapat membaca dan menjelaskan 4 maklumat yang tersurat dan tersirat mengenai tukang kayu dan tukang besi untuk membuat ulasan dengan betul. 2. Menulis sebuah ulasan tentang bahan sastra mengenai tukang kayu dan tukang besi dengan menggunakan ayat yang gramatis. Kriteria kejayaan, murid berjaya membaca dan menjelaskan 4 maklumat yang tersurat dan tersirat mengenai tukang kayu dan tukang besi untuk membuat ulasan dengan betul. 2. Murid berjaya menulis ulasan tentang bahan sastra mengenai tukang kayu dan tukang besi dengan menggunakan ayat yang gramatis. Okey anak-anak, apakah ini? Okey, adakah kamu pernah lihat? Okey. Cikgu rasa kamu pernah lihat kan? Okey, ini. Apa ni? Ukiran kayu kan? Ukiran kayu. Ini cara orang mengukir kayu lah. Okey, kita boleh lihat kan? Ini pula apa? Ini adalah besi, tukang besi. Tukang kayu dan tukang besi kan? Okey, cikgu nak tanya, ada tak dekat rumah kamu yang dia punya perabot dia daripada kayu? Ada kan? Dan mungkin katil dia daripada kayu yang terdapat ukiran bunga-bunga macam ni. Ada kan? Okey anak-anak. Ada di antara kita juga yang gemar pakai besi. Kan perabot yang daripada besi. Okey, mungkin dekat rumah kamu ada katil yang diperbuat daripada besi. Kan? Okey anak-anak. Kayu ataupun besi sama-sama mempunyai peminat tersendiri. Kan? Okey, ada setengah orang dia gemar dengan ukiran-ukiran yang diperbuat daripada kayu dan ada setengah orang suka dengan barang yang diperbuat daripada besi. Tapi tak semua benda boleh buat dengan besi dan tak semua benda boleh buat dengan kayu. Masing-masing ada orang cakap ada masing-masing memerlukan sesuatu antara satu sama lain lah. Kan? Okey. Contoh cikgu bagi. Kalau macam besi, kita boleh tengok kita buat pintu pagar kan. Okey, rangka tingkap menggunakan besi kan. Macam pintu pula. Lebih kepada orang yang suka guna kayu. Betul tak? Okey. Anak-anak, ukiran kayu, tukang kayu dan juga tukang besi ni sama-sama ada tempat di pasaran kita lah. Sebab dua-dua ni kita sangat memerlukan. Kan tambah-tambah untuk membina rumah lah kan. Untuk kita buat mahligai kita lah, untuk kita bina rumah kita lah kan. Jadi dua-dua benda ni pasti ada kat rumah kita. Betul kan anak-anak? Okey anak-anak, seterusnya kamu boleh rujuk buku teks muka surat 116 lah. Okey anak-anak, mari kita baca dulu. Okey, muka surat 116, tajuk dia menghayati karya sastra. Okey, kita baca bersama-sama ya. Izuni sangat gemar membaca karya sastra seperti cerita rakyat dan puisi. Bagi Izuni, karya sastra dapat berfungsi sebagai bahan hiburan dan bahan pendidikan yang berkesan.
Karya sastra yang bermutu dapat membentuk pribadi dan meningkatkan daya intelek seseorang. Nilai, mesej dan pengajaran yang terkandung dalam karya sastra memberikan kesan kepada minda dan jiwa para pembaca. Pada suatu pagi, Izuni membaca cerita rakyat yang bertajuk Tukang Kayu dan Tukang Besi. Okey. Nilai murni dia ni, dia baik ni. Dia rajin ni. Dia rajin membaca. Apabila kita rajin membaca, makanya kita akan dapat banyak ilmu lah. Izuni ni dia rajin membaca. Okey. Ini dia nak membaca cerita tentang tukang kayu dan tukang besi. Okay, mari kita tengok. Di sebuah pekan kecil, tinggallah seorang tukang kayu dan seorang tukang besi yang rajin bekerja. Tukang kayu sangat mahir bertukang kayu, manakala tukang besi sangat mahir bertukang besi. Kedua-duanya mampu menghasilkan pelbagai barangan hiasan dan senjata yang amat elok buatannya. Namun begitu, perniagaan mereka tidak begitu maju. Tukang kayu dan tukang besi berasa amat susah hati. Tidak jauh dari tempat tinggal mereka, ada seorang kaya yang baik hati. Orang kaya berasa simpati akan nasib malang yang menimpa tukang kayu dan tukang besi. Beliau bercadang untuk membantu mereka. Pada suatu hari, orang kaya datang berjumpa dengan tukang kayu dan tukang besi. Orang kaya pun memberikan buah fikirannya. Ramai orang yang tidak tahu tentang hasil kerja kamu. Kedai kamu agak tersorok daripada pandangan orang yang lalu lalang. Saya rasa kamu perlu berpindah ke tempat yang lain, ujar orang kaya. Tukang kayu dan tukang besi kelihatan muram. Mereka tidak mempunyai tempat lain untuk berniaga. Beginilah, kamu boleh menumpang di kedai saya, kata orang kaya lagi. Tukang kayu dan tukang besi pun bersetuju. Selepas beberapa bulan, perniagaan tukang kayu dan tukang besi semakin maju. Saban hari, ramai orang datang untuk membeli barang yang dijual oleh mereka. Tukang kayu dan tukang besi berasa sungguh gembira. Mereka mengucapkan terima kasih kepada orang kaya kerana telah membantu mereka. Okey, anak-anak, ini cerita mengenai tukang kayu dan tukang besi. Okey, dua-dua tukang ini sangat mahirlah dalam bidang masing-masing. Tetapi sayang, dek, kerana kedai mereka terletak jauh daripada orang lain dan tersorok, makanya ramailah orang tak tahu tentang wujudnya kedai tukang kayu dan tukang besi ni. Pada suatu hari, datanglah seorang orang kaya. Orang kaya ni rasa simpati. Rasa simpati terhadap tukang besi dan tukang kayu. Jadi orang kaya ni pun bagilah buah fikiran, bagi pendapat. Dia cakap, okey, kat tempat ni tak sesuai, makanya jomlah berpindah, dia cakap. Tetapi tukang kayu dan tukang besi ni rasa macam sedihlah sebab mereka dah tak ada tempat lain dah kalau mereka nak berhijrah. Namun, orang kaya ni yang baik hati ni, dia cakap boleh tumpang dekat kedai dia kan. Makanya mereka pun berhijrahlah. Okey, selepas beberapa bulan, perniagaan tukang kayu dan tukang besi semakin maju. Saban hari ramai orang datang membeli barang yang mereka jual. Namun begitu, tukang kayu dan tukang besi berasa bangga dan tidak melupakan jasa baik orang kaya itulah. Jadi tukang besi dan tukang kayu pun mengucapkan terima kasih kepada orang kaya yang membantu mereka. Okey anak-anak, antara nilai murni yang terdapat dalam ni yang kita boleh kelaskan adalah bekerja keras. Kita nampak tadi ada yang bekerja keras, kan. Okey, jadi
Yang lagi satu apa? Membantu. Kita nampak kat sini membantu. Siapa yang membantu? Orang kaya membantu tukang besi dan tukang kayu. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Menerima pandangan. Menerima pandangan ni maksud dia tukang kayu dan tukang besi ni setujulah untuk berhijrah ke tempat lain kan. Jadi menerima pandangan orang kaya. Yang keempat apa? Dalam cerita ni juga yang keempat, nilai murni dia adalah mengucapkan terima kasih. Siapa yang mengucapkan terima kasih? Tukang kayu dan tukang besi. Ucap terima kasih dekat siapa? Ucap terima kasih dekat orang kaya. Jadi ada 4 nilai murni yang terdapat dalam teks ni lah. Okey anak-anak, seterusnya mari kita mencatat maklumat tersurat dan tersirat berdasarkan kisah tukang kayu dan tukang besi dalam bentuk peta pelbagai alir. Okey anak-anak, kita tengok dekat sini. Okey, kamu nampak? Tajuk dia kisah tukang kayu dan tukang besi. Ada 4, 1, 2, 3, 4. 4 ini adalah isi tersurat. Okey, 4 di sebelah ini adalah isi tersirat. Okey, mari kita baca yang tersurat yang pertama. Kita mestilah bekerja keras dalam setiap bidang pekerjaan yang diceburi. Okey, tengok anak panah. Okey, supaya, okey, tengok warna biru. Supaya, ni nilai tersirat dia. Dapat menghasilkan produk yang berkualiti. Okey, kita ulang ya. Nilai murni isi tersurat yang pertama, kita mestilah bekerja keras dalam setiap bidang pekerjaan yang diceburi. Kata hubung supaya isi tersirat dapat menghasilkan produk yang berkualiti. Okey, seterusnya isi tersurat nombor 2. Kita sewajarnya membantu orang lain yang kesusahan. Kata hubung agar memajukan perniagaannya. Okey, isi tersurat nombor 3. Kita perlulah menerima pandangan orang lain dengan menggunakan strategi pemasaran yang baharu, kata hubung, untuk meningkatkan hasil jualan. Dan yang terakhir, kita hendaklah mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kejayaan kita, kata hubung, supaya isi tersirat dapat menghargai jasa mereka. Okey anak-anak, ini adalah maklumat tersurat dan tersirat berdasarkan peta alir lah. Okey, kita ada 4 tersurat, kita ada 4 kata hubung dan kita ada 4 tersirat. Okey, anak-anak, sekarang kita tengok cara untuk melengkapkan karangan ulasan lah. Okey, seterusnya kamu dikehendaki tuliskan sebuah ulasan mengenai kisah tukang kayu dan tukang besi dalam bentuk perenggan. Cikgu nak kamu tulis dalam buku penulisan lah. Okey, salin balik ya. Ada berapa perenggan? 1, 2, 3. Ulasan ada 3 perenggan ya. 1, 2, 3. Okey, cikgu dah buat dah pendahuluan. Okey, kamu tulis je lah. Petikkan ini mengenai nilai-nilai murni yang terdapat dalam kisah tukang kayu dan tukang besi yang menjadi panduan kepada kita. Okey, seterusnya. Okey, perenggan kedua. Antara nilai yang terdapat dalam kisah ini ialah kita mestilah bekerja keras dalam setiap bidang pekerjaan yang diceburi supaya masukkan tersirat. Kemudian selain itu, masukkan isi tersurat nombor 2. Masukkan isi tersurat nombor 2, masukkan isi tersirat nombor 2. Seterusnya,
Masukkan pula isi tersurat nombor 3. Okey, untuk masukkan isi tersirat nombor 3. Akhir sekali, tersurat nombor 4. Kemudian supaya tersirat nombor 4. Okey, cikgu dekat sini saya nak rujuk dekat mana? Kamu boleh rujuk dekat slide tadi yang peta alir tadi. Tengok balik dekat peta alir dan lengkapkan baliklah ulasan ni. Okey anak-anak, jadi jelas ya? Okey anak-anak, jadi hari ini kita belajar mengenai tukang kayu dan tukang besi. Dalam cerita tersebut kita boleh tengok betapa tukang kayu dan tukang besi ni saling orang cakap tak mereka saling bantu-membantulah kan. Tak ada iri hati. Masing-masing berniaga dengan baik. Kemudian mereka juga tak lupakan orang yang menolong mereka lah. Jadi macam itulah dalam kehidupan kita. Setiap apa yang kita buat, setiap apa yang kita ceburi, kita tak boleh cemburu dengan kejayaan orang lain. Dan andai ada orang yang menolong kita, kita kena ucap terima kasih. Jangan kita selepas kita berjaya tu, kita lupa diri. Okey. Jadi itu adalah kesimpulan yang kita belajar hari inilah. Jadi ingat ya anak-anak, walau apa pun yang terjadi, apabila kita sudah berjaya suatu hari nanti dengan apa bidang yang kita ceburi, jangan melupakan orang yang telah membantu kita lah. Jadi itu adalah antara nilai-nilai murni yang terdapat dalam tajuk yang kita pelajari pada hari ini. Okey anak-anak, cikgu harap kamu dapat menyiapkan tugasan kamu dengan baik. Setelah siap, tangkap layar latihan kamu dan hantarlah kepada cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.